Sebagai tanda sokongan pada mereka, saya ingin mengajak anda semua supaya mendaftarkan diri di aplikasi MySejahtera untuk mengambil vaksin COVID-19 sebagai usaha kita bersama dalam memerangi wabak ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan Lapan akan membincangkan persepsi masyarakat terhadap vaksin. Apakah yang dimaksudkan oleh vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan tubuh dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit-penyakit khusus. Vaksin diperkenalkan oleh Edward Jenner, yaitu seorang dokter perubatan barat. Beliau dilahirkan pada 17 Mei 1749 dan mempunyai minat yang mendalam dalam bidang sains. Pada tahun 1796, Edward Jenner menguji potensi perlindungan ciptaannya dari penyakit cacar. Pada Mei 1796, Edward Jenner memindahkan cecair dari hasil ujiannya kepada tubuh badan manusia, menjadikan ia vaksinasi pertama di dunia. Di antara kepentingan vaksin ialah menyelamatkan nyawa kanak-kanak karena mereka mudah terjangkit dengan penyakit disebabkan oleh antibodi yang lemah, meningkatkan imunisasi diri kanak-kanak untuk melawan jangkitan penyakit seperti polio, mengurangkan risiko peningkatan kes penyakit berjangkit, menjamin herd immunity, yaitu imuniti kelompok. Terdapat dua pandangan masyarakat terhadap vaksinasi. Yang pertama adalah anti-vaksin dan kedua adalah pro-vaksin. Antara hujah yang dilontarkan oleh golongan ini adalah mengatakan bahawa vaksin mempunyai kesan samping yang parah sehingga menyebabkan kematian. Selain itu, mereka juga menuduh vaksin mempunyai microchip untuk diasaskan ke dalam badan manusia. Ianya adalah normal untuk sesiapa yang telah pernah dicucuk vaksin mengalami kesan sampingan yang variable dan moderate. Menurut kajian, 1 daripada 10 orang yang telah dicucuk vaksin akan mengalami kesan secondary. Secara khususnya, kesan sampingan ini adalah berbeza mengikut jenis vaksin yang diambil. Secara amnya, kesan sampingan yang biasa adalah demam, sakit otot dan sakit kepala. Kesedaran terhadap kepentingan vaksin. Kesan bagi individu adalah melahirkan individu yang mempunyai antibodi yang kuat dalam melawan pelbagai jenis penyakit dan mempunyai pemikiran yang selaras dengan pemikiran yang berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam kalangan masyarakat, kesan positifnya adalah imuniti kelompok akan terbina. Kedua, melahirkan generasi yang mengkaji secara holistik. Vaksin juga dapat memutuskan rantaian penyebaran penyakit cegahan vaksin. Negara juga akan terselamat daripada penyakit cegahan vaksin yang boleh membawa maut. Ini merupakan paparan statistik vaksinasi di Malaysia. Sebelum ini kita pernah dengar gerakan anti-vaksin dan sebagainya. Secara umumnya, vaksin dalam Islam ni apa yang sepatutnya kita tahu? Pandangan daripada Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beliau berpendapat bahawa hukum mengambil vaksin yang mengandungi kandungan yang harus serta mempunyai kesan yang bermanfaat adalah harus. Pendapat kedua daripada Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir, daripada Syekh Al-Azhar dan Profesor Dr. Ahmad Tayyib melalui Hay'ah Kibar. Mereka berpendapat bahawa jika sekiranya penggunaan vaksin tersebut menghilangkan wabak corona, jadi ubatan dengan apa yang telah dilakukan oleh pakar-pakar dalam kerja mereka dan terdapatnya darurat atau keperluan yang amat, ketika itu hukumnya adalah harus. Dan pandangan pokok agama dalam pengambilan vaksin. Presiden Persatuan Dhamma Duta Malaysia, Sister Loh Pai Ling, menurutnya agama Buddha amat menggalakkan berbuat baik dan elak kejahatan, termasuk pengambilan vaksin yang sememangnya memberi kesan baik untuk individu dan masyarakat. Vaksin ada rukun negara. Yang pertama, kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia kepada Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Kedua, kesepadan dan kesedaraan, iaitu menghormati pandangan berbeza berkaitan terhadap isu vaksin. Dan seterusnya ialah vaksin dan falsafah pendidikan. Yang pertama, sumber falsafah pendidikan, iaitu kegunaan anti-vaksin membawa ideologi melalui sumber yang tidak tepat. Makalah berkait vaksin dan FPK adalah mewujudkan insan yang seimbang, berupaya mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Kesimpulannya, vaksin merupakan antara perkara yang paling penting dalam usaha menangani COVID-19. Ideologi anti-vaksin adalah pemikiran yang tidak berasas dan secara jelas tidak mematuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana pemikiran ini hanya dihasilkan dengan emosi dan spekulasi tanpa meletakkan ilmu sebagai sumber rujukan utama.